Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ini jadi viral pula keadaan satu program MIC yang mana dia ada upacara pembukaan pejabat baru dan seumpama dengannya, dan ada masalah yang kat situ yang menggegarkan seluruh Malaysia. Antaranya adalah isu orang Islam, orang Hindu duduk kat dalam satu majlis yang sama, tetapi orang Islam baca Fatihah, orang Hindu duduk bakar api. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. அவனை நாம் எந்நாளும் மறவோம். الفاتحة. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد ولك الشكر يا رب يا الله. اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ارزقنا علم التوحيد وعلم القرآن وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة. اللهم يسر هذا الأمر يا الله. إلهنا أنت مقصود يا الله. أنت مطلوب يا الله. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم ادفع آفاتنا يا دافع الآفات والبليات والمصيبات. اللهم أصلحنا واهدنا يا ذا الجلال அகிலங்களின் அதிபதி. Saya rasa cukup lah kot. Sebab saya pun tak faham apa yang berlaku dekat situ. Maksudnya dia cakap apa saya tak faham. Tapi cumanya dia ada doa. Dia baca Fatihah dan dia baca doa seperti mana yang kita baca. Dan kita nampak gaya tu tak tahulah orang Malaysia ke, ataupun orang import daripada negara India ke, ataupun daripada Masjid India. Nampak macam pelik sangat, tetapi program yang dianjurkan oleh MIC ini dia ada berikan penjelasan. Kita tengok daripada kenyataan di dalam Malaysia kini. Ritual Islam, Hindu bercampur, MIC parti untuk semua agama, kata Saravanan. MIC mempertahankan tindakan mereka mengadakan majlis keagamaan ibu pejabat parti berkenaan baru-baru ini. Bagaimanapun, MIC berkata, majlis tersebut bukanlah mencampur adukkan ritual sesuatu agama, termasuk Islam. Sebaliknya dibuat dengan peraturan yang tertentu. Timbalan Presiden MIC, M. Saravanan berkata tindakan tersebut adalah bukti bahawa parti itu terbuka untuk semua kaum India yang menjadi penganut sebarang agama di negara ini. Ahli MIC terdiri daripada penganut semua agama, maka adalah tidak adil untuk kami mengadakan majlis pecah tanah dengan upacara agama Hindu sahaja. Bagaimana ahli MIC yang beragama Islam dan Kristian nak mengambil bahagian dalam majlis tersebut jika majlis diadakan dengan upacara satu agama sahaja? Saya percaya adalah salah bagi MIC jika kami tidak membuat upacara agama lain termasuk Islam dalam majlis itu, katanya kepada Malaysia Kini. Ahli Parlimen Tapah itu berkata demikian ketika diminta mengulas tuduhan beberapa netizen di media sosial bahawa MIC mencampur adukkan agama Islam dan Hindu. Ia melibatkan majlis pecah tanah sebagai permulaan pembinaan bangunan baru MIC. Ia diadakan pada 21 Ogos lalu dan ditularkan sehari dua ini. Video pendek itu memaparkan seorang ustaz membaca doa sambil seorang sami membuat upacara mengikut agama Hindu. Turut kelihatan dalam video itu seorang pastor membuat upacara mengikut adat Kristian. Mengulas selanjut, Saravanan berkata upacara itu dibuat secara bergilir-gilir dan bukannya serentak. Dia juga meminta orang ramai khususnya netizen yang tidak berpuas hati dengan majlis tersebut supaya mengelak daripada berfikiran sempit, kata dia. Saya rasa pihak yang tuduh-menuduh ini ialah yang berfikiran sempit. Ini negara yang di dalamnya ada pelbagai agama dan adat. Sebagai ahli parti politik, MIC perlu menjaga sensitiviti dan hak semua agama dan kaum, katanya. Sahabat-sahabat, saya nak ulas sikit sebelum saya masuk kepada kenyataan yang lain. Saya nak ulas sikit kenyataan yang Saravanan sebut di Malaysia Kini ini.
Dia kata ahli MIC terdiri daripada penganut semua agama. Okey, tak ada masalah. DAP pun macam tu juga. Jadi bukan MIC saja yang ada penganut agama lain di situ. Dia sebut lagi, maka adalah tidak adil untuk kami mengadakan majlis pecah tanah dengan upacara agama Hindu saja. Kalaulah isu adil yang diangkat, adakah orang yang beragama lain selain daripada agama yang tiga itu tidak boleh menjadi ahli MIC sebab tidak diiktiraf agama mereka di dalamnya? Sekiranya awak nak sebut tentang keadilan dan awak nak sebut bahawa MIC ini adalah terdiri daripada penganut semua agama, maka awak akan buat satu program yang tidak ada base agama pun. Disebabkan MIC bukan sebuah parti politik agama. Jadi buat apa nak pergi pentingkan isu agama pada hal berkenaan? Melainkan awak memang ada sentimen agama di situ. Kalau awak ada sentimen agama, pastikan orang Islam tidak terlibat dengan majlis-majlis agama Hindu. Dia sebut di sini, dia kata saya percaya adalah salah bagi MIC jika kami tidak membuat upacara agama lain termasuk Islam dalam majlis itu, katanya kepada Malaysia Kini. Sahabat-sahabat, tidak salah bagi MIC untuk buat satu upacara tanpa kehadiran orang Islam sebab di dalam agama kami tak boleh hadir dalam majlis-majlis upacara ritual keagamaan daripada agama lain. Apatah lagi dalam Facebook saya tengok Datuk Seri Zahid Hamidi pun hadir di dalam tempat berkenaan. Perkara ini sahabat-sahabat telah menyebabkan kerasahan kepada umat Islam kerana umat Islam memang dilarang daripada menghadiri tempat-tempat seperti itu, apatah lagi mencampur adukkan di antara agama ini dan agama itu. Buat ritual pecah tanah, masuk Islam, masuk Kristian, masuk Hindu. Tak boleh di dalam agama Islam. Kalau orang Kristian nak buat, sila pada hampa nak buat. Kalau orang nak buat Hindu nak buat, sila pada hampa nak buat. Tak ada kaitan. Jangan buat satu majlis yang ajak orang Islam menyertai anda di dalam perbuatan ibadat anda. Perkara ini telah menyebabkan keresahan awam. Kita tengok dekat Facebook, penuh kenyataan-kenyataan yang mengkritik hal itu. Contohnya, Amru ni kata, korang MIC beragama Hindu, lantak pi puak korang yang kafir lah cara nak rasmi bangunan dengan api ke, dengan tanah ke, dengan kayu ke. Itu cara korang di bangunan private persendirian korang. Nampak? Betul tu. Itu kenyataan yang saya sokong. Nak buat apa ikut suka tiang. Kemudian dia kata, tapi sekarang ni korang upah orang untuk baca Fatihah, baca doa cara orang Islam, mencampur adukkan agama Islam dengan ritual Hindu dan Islam dalam satu majlis, buat rakaman video dan tersebar secara umum. Apa cerita? Korang orang kafir Hindu nak buat keadaan masyarakat jadi huru-hara, nak mewujudkan suasana tidak tenteram di kalangan umat Islam di Malaysia. Itulah hakikat yang berlaku apabila MIC buat benda macam ni. Jangan kaitkan dengan agama Islam pada perkara yang telah melanggar disiplin-disiplin dalam agama Islam. Awak kena tahu di dalam agama Islam awak sedang melakukan syirik. Bagaimana kami orang Islam akan duduk di tempat yang sedang melakukan syirik? Tak boleh. Kalau awak sebagai seorang yang beragama India, kami boleh berkawan dengan anda, kami boleh bersahabat dengan anda, tetapi kami tak boleh untuk berada di dalam majlis yang kami tidak boleh berada dalam majlis keagamaan anda. Itu disiplin di dalam agama Islam. Yang saya minta orang-orang bukan Islam termasuk MIC, anda perlu hormati kami. Pun begitu, saya ada baca satu kenyataan yang saya tak setuju. Saya tak kenal siapa dia ni, tetapi kenyataan dia ni menyebabkan mungkin orang salah faham terhadap apa yang telah berlaku. Ibrahim Yati, dia kata isu bacaan doa dalam majlis letak batu asas bangunan baru MIC. Dia kata, saya terpanggil huraikan sikit tentang isu ini sebab ramai yang letak #PDRM, minta JKM siasat, salahkan blok parti tertentu dan banyak komen berbau perkauman atau agama yang berunsur negatif. Untuk makluman umum, ini program MIC letak batu asas bangunan baru mereka. Ahli MIC ada pelbagai agama seperti Hindu, Islam, Sikh dan sebagainya. Maka MIC meraihkan semua ahlinya. Sepatutnya kita ucap tahniah dan terima kasih kepada kepimpinan MIC yang menghormati semua agama ahlinya termasuk agama Islam sehingga mohon doakan dalam hari bersejarah baru parti MIC. Ini juga salah satu bukti MIC menghormati rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan dimaksudkan sebagai bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Melalui kepercayaan beragama inilah akan menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat serta aman. Pegangan atau tindakan politik seperti inilah sesuai kepada negara pelbagai bangsa dan agama seperti negara kita tercinta Malaysia untuk kesejahteraan dan keamanan negara untuk jangka masa panjang. Mungkin ada kesilapan teknikal yang tidak disedari dari segi susun atur majlis seperti kedudukan ustaz berkenaan berdoa dekat sangat dengan nyalaan api. Kita boleh nasihat dengan baik, bukan kecam atau hina. Mereka berniat hormat kita, maka kita urus dengan baik, insya-Allah. Terbaik. Terima kasih MIC. Nota penting, saya bukan ahli MIC, tetapi saya tabik hormat tindakan MIC dalam hal ini.
Kenyataan daripada sahabat kita ini adalah satu kenyataan yang salah. Apabila dia kata ini juga salah satu bukti MIC menghormati rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Sahabat-sahabat, di dalam kita mempelajari kepercayaan kepada Tuhan dalam rukun negara kita, tidak ada yang menyebutkan tanda kepercayaan kepada Tuhan itu adalah kita setiap agama buat ritual pada hari yang sama dalam bentuk tu perkara. Tidak ada. Tidak ada disebutkan hal itu. Tetapi dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita menghormati agama orang lain seperti mana mereka menghormati kita. Mereka perlu hormat kita dengan tidak menjemput ustaz-ustaz mangkuk untuk berada di dalam majlis seperti itu. Demikian juga kita dengan menghormati mereka, kita tidak akan mengganggu majlis-majlis mereka yang membuat amalan-amalan ritual seperti yang mereka nak. Saya ulang sekali lagi, sekiranya MIC begitu tegas mengatakan bahawa ia bukanlah parti agama, ia hanya khusus kepada orang India saja, maka tidak perlu dibuat ritual agama pada program-program mereka, kerana mereka tidak mewakili agama. Sahabat-sahabat, hati-hati dengan hal ini. Saya sangat-sangat berharap orang-orang daripada agama Hindu, demikian juga daripada parti-parti politik ini, tolong hormat orang Islam dengan cara seperti yang orang Islam nak. Demikian juga kami akan menghormati anda seperti mana yang kamu nak. Awak jangan risau. Kalaulah MIC nak buat program berkenaan bawa agama Hindu sekali dalam hal berkenaan, jangan risau, orang Islam tak kecil hati pun. Jangan risau dalam hal itu. Jangan risau. Bahkan mungkin ahli-ahli MIC mempertikaikan kenapa dibuat ritual-ritual agama pada parti MIC. Sedangkan parti MIC bukan parti agama. Jadi itu mungkin menjadi kerisauan geng-geng MIC. Saya bukan ahli MIC, jadi saya tak mahu untuk berulas panjang tentang hal itu. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Saya harap kita dapat satu ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Jika anda sahabat-sahabat nak mendalami tentang agama Islam ni, buku dia, Inilah Islam yang semestinya dia fahami. Sahabat-sahabat, orang Islam boleh baca, sahabat-sahabat yang bukan Islam pun boleh baca buku ni. Tak ada masalah, kita satu Malaysia, kita duduk dalam negara Malaysia, kita duduk berbangsa-bangsa, kita duduk dalam pelbagai kaum, pelbagai agama. Tak ada masalah untuk memahami agama kita masing-masing. Tetapi jangan melampaui had yang sepatutnya. Wallahu ta'ala alam. Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.